8 langkah strategik digariskan bagi menambah baik pengurusan bencana negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, persetujuan mengenai langkah strategik itu dicapai menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat secara telesidang semalam bagi membincangkan secara terperinci situasi dan penilaian awal After Action Review Monsun Timur Laut 2021-2022. 8 langkah itu adalah pemekasaan dasar, perundangan dan mekanisme berkaitan pengurusan bencana dan pengurangan risiko bencana DRR, penekanan terhadap inisiatif DRR, penyediaan dana untuk pengurusan bencana dan DRR serta pengukuhan mekanisme koordinasi dan kompetensi stakeholders pengurusan bencana. Selain itu, mesyuarat turut bersetuju dengan penambahbaikan sistem dan penyampaian maklumat di dalam pengurusan bencana dan DRR, pemekasaan dasar dan mekanisme koordinasi bantuan NGO dan sukarelawan, peningkatan kemahiran di dalam komunikasi krisis dan komunikasi strategik, serta peningkatan kapasiti komuniti setempat dan tumpuan terhadap lokalisation di dalam pengurusan dan DRR. Perkara itu dibentangkan Agensi Pengurusan Bernegara NADMA. Perdana Menteri dalam satu kenyataan pada Jumaat berkata, perluasan dasar DRR di peringkat negeri dan daerah dapat memastikan pengurusan bencana banjir dipertingkatkan berikutan satu platform diwujudkan bagi menyimpan semua repositori daftar risiko secara sistematik. Kementerian dan agensi juga disaran membuat penetapan sebanyak 5% daripada perbelanjaan mengurus dan pembangunan pengurusan bencana pada masa akan datang. Beliau berkata perkara itu penting bagi persiapan perbelanjaan persediaan bencana, pemulihan dan pasca bencana serta pencegahan dan mitigasi risiko bencana. Datuk Seri Ismail Sabri berkata banjir besar yang melanda negara baru-baru ini amat memberi kesan kepada rakyat dan masalah ini berlarutan sekian lama tanpa penyelesaian sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dan kehilangan nyawa. Masalah ini jelasnya harus diselesaikan secara tuntas kerana kerajaan tidak mahu lagi melihat bencana banjir menjejaskan kesejahteraan hidup rakyat.